dijangka pasaran, nothing really change. Daripada pagi tadi, nothing really change. Kita nampak untuk gold berdasarkan kekuatan untuk semasa, and that shows dan kita berada dalam fixed dynamic. Kenapa? Kita ada indeks yang menuju ke arah atas, kita ada untuk yen pair ni sideways lagi tapi menuju ke arah atas, dan juga kepada dollar pair adalah menuju ke arah atas. Itu yang kita nampak daripada sudut pergerakan indeks. Nampaknya Nikkei seperti yang dijangka sampai tempat support pada waktu end of Asian session untuk semasa. Maksudnya S&P 500 we might see higher, pembukaan yang lebih tinggi. Kita ada untuk Dow Jones hit the support and then reacting from there. Itu yang kita nampak untuk Dow Jones. DAX pun sama, hit support. Saya ringkaskan B dia kepada sini instead of satu lagi low, sebab high kat sini dah break. Anda tak trade pada level ini, okay? Anda tak trade pada level semasa. Kita ada untuk untuk IBEX pun sama. IBEX ini adalah satu indeks yang lebih lemah. So kita ada, I'm looking at one more low daripada high kat sini. Okay, one more low sebelum dia bergerak IBEX. Ini adalah untuk IBEX, one more low sebelum dia gerak ke atas. Okey, boleh short, boleh long, tak ada. IBEX tak ada. Okey, anda nak tunggu dekat sini nanti. Dekat sini nanti anda boleh long. Ini level dia. I'm looking at low, satu lagi ke bawah untuk FTSE. Level dia saya ada kongsikan. Kalau anda tengok kepada market outlook, ada dekat Discord, anda boleh download dekat situ. Kalau anda ambil satu lot dia, satu lot FTSE ni, satu lot kepada jumlah tick ini, size stop loss dia adalah $101. $101. Jadi anda boleh trade, kalau anda gunakan MT5, anda boleh trade 0.1 lot. Faham? 0.1 lot, anda kalau kena stop loss, anda akan hilang $10 per sen. Faham? Shalom. Waalaikumsalam. Faham? Bang Tupi, faham? Ni size dia. Okey? Size stop loss tu kalau kena, tapi kalau anda profit, anda kalau full profitnya, anda boleh buat 5.2 kali ganda. Waalaikumsalam, Kasyah. Jadi size stop loss ini satu lot adalah $101 posen-posen, saya tak ingat. Tapi kalau anda menggunakan MT5 dekat XM, anda boleh buka 0.10. Faham? Jadi 0.10, kalau kena stop loss, anda hilang $10 posen. Tapi kalau kena TP, anda dapat $50. Nampak? Ia semua kepada risk reward. Bukannya pandai trade. Jangan pandai trade. Anda ikut sistem, anda jaga duit, itu rahsia dia. Jadi we are looking at pullback daripada higher high, dan I'm entering dekat sini. Hujan lebat, bagus. Hujan lebat, sejuk, hujan panas je tak bagus. Okey, jadi ini adalah untuk FTSE. FTSE kita ada satu entry. Untuk yen pair, I'm looking at more US dollar weakness as we are in fixed dynamic, tapi menuju ke arah atas. USD JPY will be weaker than US dollar dalam fixed dynamic. Sebab pada waktu ini kita menjangkakan YM ni tak ada set up, dia tak ada. YM ni yang kita ceritakan petang tadi, kalau dia buat satu lagi lower low, dan kita boleh cari trade. Tapi nampaknya itu saja, FTSE saja. So FTSE yang kita bincangkan dalam webinar siang tadi. So pada waktu ini kita melihat kepada indeks nak naik ke atas. Tetapi kita tahu pergerakan indeks ni adalah dalam pergerakan ini. Dalam kawasan sini. Dalam kawasan sini.
Ada yang buat high-high. Maksudnya kita dalam wave 5. So, itu adalah fixed dynamic. Boleh Bang Sufi? Waalaikumsalam. Alang. Itu adalah fixed dynamic. Kalau dia dalam wave 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau dia dekat sini, itu adalah kita dalam indices dynamic. Jadi dalam indices dynamic, indeks ke atas, dua-duanya sama. Indeks ke atas. Kita menjangkakan indeks ke atas. Indices ke atas. Cara paling mudah untuk anda bezakan antara fixed dengan indices dynamic, anda tengok mana pergi copper, mana pergi gold dengan silver. Dalam indices dynamic, gold dengan silver dengan XAG, dua ni akan jatuh. Tu dia. Itu salah satu sifat dia lah. Dalam indices dynamic, gold dengan silver akan jatuh. Tapi apa yang kita nampak pada semasa, gold dengan silver, ini tak perlu buat low. Ini tak perlu buat low. Kita mungkin akan ada satu lagi high kat sini dan ini adalah X. Faham? Okay. Itu adalah X. Apa pun ini tak perlu berlaku. B ni boleh kat sini dan kita dah memulakan pergerakan ke atas. Faham? Dia boleh habis kat sini je. Dan saya cuma buat benda ni. Kalau saya nak habiskan movement tu, apa pun anda tak trade gold pada waktu ni. Dia tak ada high low, tak ada. Ini tak ada high, nampak? Ni mana ada high. Trade benda yang ada trend. Ni sini, saya boleh habiskan B kat sini je, letak Y kat sini, tak payah letak A. Ni dah satu naik ke atas. Jadi apa pun bias dia pada waktu ni sebab ini 5 wave. Bias dia ke atas. Macam mana kita tahu dia 5 wave? Upper dia satu, nombor 2 ada tengok dekat RSI dia. RSI dia berakhir dengan divergence dekat 5 ni. Boleh? Ini ada divergence kan? Okey, jadi ini 5 wave. Jadi bias dia ke atas. Jadi gold dengan silver is moving up. Ini tak perlu untuk jatuh, tak perlu. B dia boleh kat sini. Apa pun ini tak ada sequence. Kenapa nak short? Gold dengan silver tak ada sequence pada waktu ini. Tak ada. Yang sini dulu tu ada sequence. Sini tak ada sequence. Tak ada higher high, lower low, tak ada. Kan? Sini anda tak trade gold. Tak. Dia break A ni, 3 wave, selagi dia tak sampai C, anda boleh long untuk shorter term. US dollar dynamic, US dollar kuat ataupun lemah. Itu dia US dollar dynamic. US dollar dalam wave 3. Itu dia. Okay. So itu cuma dalam idea dalam apa dia? Idea dalam saya kena tengok dekat website ni. Susah sebab saya ada dua screen sahaja pada waktu ni. Oh, kita tak stream. Sekejap. Tak dapat nak stream. Bukannya saya tak nak stream. Tak dapat nak stream. Baru dapat stream. Okey. Baru dapat stream. Okey, jadi apa dia? Kita sedang melihat kepada okey, baru dapat stream. Okey, so kita ini adalah 5 wave. Jadi bias yang ini adalah ke atas. Ini adalah bias dia adalah ke atas. Dia tak perlu buat B ni. Dia tak perlu. Saya boleh habiskan W X ni kat sini color biru. Ini Y. Ini cuma tanda je. Asalkan dia ikut Elliott wave punya ni, dia boleh habis B kat sini. Saya dah pesan banyak kali, ini bukan tempat anda trade. Kalau anda short sebab saya letakkan macam ni, bukan salah saya. Saya dah bagi tahu berpuluh kali. Faham? Dia tak ada.
Ini cuma ikut hukum Elliott wave sahaja. Sebab apa kita letakkan ini ada satu move lagi? Sebab pergerakan daripada semasa W ni, dia tak sampai 100%. Sebab itu kita letakkan satu lagi ke bawah. Faham? Itu je. W, kalau kita katakan ini 3 wave, X, ini tak sampai lagi 100%. Sini sampai 100. Sebab itu saya katakan dia sampai ke bawah. Kalau dia boleh sampai kat sini dan terus jalan. Ini adalah truncated area. Faham? Itu bukan apa pun anda tak trade kawasan ni. Tak ada trend. Ada higher high, ada lower low. Tak ada. Kan? Ini low, ini high, ini higher low. Break kat atas ni baru kita ada higher high. Barulah anda cari higher low, barulah ada trend kan. Okay. So bias untuk dolar, untuk gold dan juga silver semasa adalah ke atas. Itu adalah fixed dynamic. Itu paling simple dia. Dalam fixed dynamic, itu pun saya dah tuliskan dalam ni kan. Dalam fixed dynamic, you will see yen pair higher. Dollar pair akan lebih ke atas, dolar akan lebih ke bawah. Euro USD akan naik ke atas. USD JPY sideways ke atas. Kita tengok USD JPY ke mana sekarang. Kita tengok USD JPY mana arah dia sekarang. Jadi USD JPY untuk semasa ke bawah, and I'm looking at 5, 3 and 1 more. Okay, kalau USD JPY ni break ke bawah, kita tak ada fixed dynamic. Kita dalam apa? Dan kita dalam negative dollar dynamic. Boleh kali? Kalau USD JPY break ke bawah daripada support ni, dan kita masuk dalam negative US dollar dynamic. Okay, sebab dalam fixed dynamic, USD JPY kena ke atas. Pada waktu ini memang A, B dan C ke atas. Jangan cuma tengok sebatang candle ni tengah turun, apa dia kena tengah turun. Tak, kita tengok structure. Bukannya sekarang ni macam ni turun, oh apa USD JPY jatuh, Zul kata fixed dynamic. Tak. Dia punya structure. Trading ni bukan ada tengok 3 candle 4 macam ni, ada tengok kepada structure. Apa yang kita tengok? Structure semasa ni nampak ini 5 wave. Ini kita jangkakan B 3 wave, kita jangkakan akan berlaku C. Faham tak? C itu adalah 5 wave. 5 wave tu trend. 3 wave tu correction. Jadi USD JPY ke atas. Sideways higher. Tu maksudnya. Jadi kita sedang menunggu fixed dynamic. Kalau dia break ke bawah, dan kita dalam negative US dollar dynamic sebab indeks masih lagi ke atas. Okay. So kita nampak untuk yen pair, look for support for it. Kalau yen pair, tunggu satu support untuk dia. This might be with 4-5. Kalau dia break ke bawah, then kita ada dalam negative dollar dynamic. This is with 4. Apa pun anda tak trade, anda kena ada higher high dulu. Jangan masuk tengah-tengah dunia. This is with 4 and we are waiting for wave 3. Ini wave 2. Kalau dia break ke bawah, then cerita lain. Faham? Itu adalah untuk Euro JPY. GBP JPY nothing, tak ada ni. Ini adalah area ekstrim dia. Sini tak ada apa-apa nak masuk. Tak ada. Anda tak trade dekat area macam ni. Okay. AUD JPY nothing. Ini nothing sebabnya dia dah complete equal leg dia. So I'm not going to trade dia. CAD JPY still ada entry kita. Belum trigger lagi. Saya biar je. Kalau dia turun ke bawah, trigger. Okay. Sama seperti gold tadi, ini A sini, dia tak sampai equal leg. Itu je. Sebab tu kita jangkakan akan ada satu lagi, dia tak sampai 100%. Sebab itu saya jangkakan sini. Itu sebab dia.
Maksudnya dia dalam range mana satu? Tak tahu dia sampai resistant ke tak. Kita tak tahu. Sampai dia buat. Kita cuma interested kalau dia pull back daripada high-high. Kita cuma interested bila dia bounce daripada lower-low. Yang ada incomplete ataupun continuation momentum. Kita cuma interested dengan chart tu bila keadaan tu berlaku. Macam ini kita ada daripada high-high. Nampak? Ini daripada high-high. Kalau kita tengok tiga ni, kalau kita tarik Fibonacci extension daripada bawah ni, 1, 2, ini ada momentum sebab lebih daripada 1618. Jadi 4 ni kita cari position sebab dia ada momentum. Tu cerita dia. Kan? Dan kita trade. Macam GJ, macam apa tu mana ada. Dia tak ada high-high. Ni tak ada. Pullback daripada sini tak ada high-high. NZD JPY, anda tengok AUD JPY sama. Saya tak lukiskan dia. Saya lukis, tapi untuk ni saya tak lukiskan dia. NZD JPY pun sama. Kalau anda jangka AUD JPY ke atas, anda jangka NZD JPY ke atas. Apa pun JPY pair, anda tak pergi short. Asalkan anda tak pergi short JPY pair, anda okey. Itu CAD JPY. Okey, dollar pair. Ni adalah untuk dollar pair semasa. Okey, masih lagi ke bawah. We are looking at 1-2 internal, 1-2. Ni jauh lagi ke bawah. Dollar index ni masih jauh lagi ke bawah. I'm looking at possible untuk dolar jatuh teruk pada malam ini. Indeks menunjukkan kita masih lagi dalam apa? Ini adalah untuk T-Note futures. Ini menunjukkan kita menjangkakan wave 3 ke bawah. Ini menjangkakan wave 3 tau. Dan maksudnya kita akan ada acceleration dekat ni. Sebab itu saya katakan gold tadi jangan trade. Gold tak kena tempat dia. Euro USD ni break tak. Okay, kalau ini break, then this is your equal leg. Dan ini anda boleh trade. Euro US dollar. Sekejap. Ni anda boleh trade. Sebab ini higher high. Faham tak? Ini higher high. Then anda boleh trade yang ini. Okay. Ini anda boleh trade. 1, 2. Okay. Equal leg. Ni anda boleh trade. Okay, anda boleh tunggu kat sini. Ini position dia. Stop loss bawah 1618. TP adalah daripada area sini. Daripada 2 kepada 1 kepada entry. Okay. Ini adalah. You can go for 1618. Untuk yang ini anda boleh pergi 1618. Sebab kita menjangkakan wave 3. Okay. Ini 3.3. Okay, letak limit order dia. Stop loss. Sekejap saya aturkan dia punya ni dulu. Input 2112. Profit level 2230. 2230 dan stop level 2075. Okay, this will be the entry. Okay, kalau nak kira stop loss, gunakan anda punya kalkulator tu lah. Ini adalah 37. Faham ke Syah? Macam mana? Faham macam mana? Okay. Ini adalah untuk Euro US dollar. Okay. So itu ada satu situ dan anda kirakan lah. Stop loss anda anda kirakan anda punya position sizing kepada berapa dolar anda nak trade. Gunakan kalkulator tu. Faham? Jadi anda jangka 1, 2, 3. Sini ada 3, 4, one more.
Satu lagi kejatuhan. 1 jam lagi. Saya tak perlu, saya masa break nanti saya akan letakkan position. Itu je. Anda akan nampak saya buka chat ni nanti. Okay. Ni daripada higher high, itu je. Itu daripada higher high, daripada internal ni. High, low, higher high, higher low. Nampak? Sini 5 wave. Okay. Nanti malam sikit saya atur chat dia. Sini, ini adalah satu ni. Kalau dia pergi terus, nak buat macam mana? Okay, ni adalah untuk Euro USD. Saya tak peduli news apa jadi sekarang ni. Saya tak tahu. Ada news ke? Euro jatuh sekarang ni. I don't care. Faham tak? Saya tak peduli. Ada news. Sukati dia. Saya nampak set up, saya letak entry. Boleh? Saya tak peduli. Kalau news tadi menyebabkan lower-low, saya cari untuk short. Itu je. Saya tak peduli. Nampak? Kalau kita nak setiap hari news inilah, anda tak trade-nya. Okey, ni tak ada apa-apa, sideway market. Nampak? Ni tak ada higher high. Kalau satu ni atas ni, then saya cari. Okey, simple kan? Boleh? Bang Supi, simple? Alang? Okey, GBP US dollar sideway. Nampak? Tak ada apa-apa. Tapi hala tuju dia ke atas. Anda tak trade, tak ada set up. Okay. AUD USD, I don't know whether dia akan sampai tempat yang kita tandakan petang tadi. Ini adalah untuk short term trade. Ini saya tak trade because dia punya ni tak sampai 1.3. Buat benda simple Ustaz. Buat benda simple. Kalau news tadi menyebabkan spike dan buat low, ada saya tengok. Lain daripada tu, sukati dia lah. Macam mana kita nak tahu news semua dalam dunia ni kan? Saya ada Bloomberg semua. Bukan Bloomberg, saya ada Reuters. Bloomberg saya dah unsubscribe. Tapi saya tak check pun. Saya cuma nak tengok untuk something else lah. Bukan nak tengok kepada saham punya penilaian. Tapi nak entry dia pun sama juga. Saya guna kaedah. Okay, NZD US dollar, 3 wave dia tak nyata. Saya tak entry dia. Kalau NZD dollar, Galih, kalau NZD US dollar, kita jangka ke atas, then you are expecting NJ akan ke atas. Then you are expecting NJ akan ke atas. Okay, ini NZD US dollar, UCAD ke bawah, UCAD masih ke bawah. Basically what I'm expecting is the strength of commodity dollars as kita ada as kita ada saham yang masih lagi ke atas. Okey, ini adalah tadi untuk gold. Ini tak perlu, kita mungkin habis kat sini. Okey, ini tak perlu. This low ni tak perlu. Kita dah cukup 1, 2 dan 3 cukup dah. Okey, dah cukup. Ni tak perlu. B ni tak cukup, tak perlu. Sama juga dengan silver, tak perlu. Nampak dia break ke atas. Ni break tinggi daripada X. So ini tak ada dah ke atas. Ini adalah seperti yang kita ceritakan petang tadi. Okey, ini adalah ini. Yang kita ceritakan petang tadi, yang ni. Ini adalah B kita. Okey. Dan seterusnya anda sedang membuat pergerakan ke atas. Tak ada sequence. Jangan long daripada sini. Jangan pula long daripada sini. Dia ada sequence kalau dia break ini. Dia break atas A ni dulu. Baru kita ada low, high, higher low, higher high. Tunggu 3 wave. Baru anda long. Jangan tunjuk macam ni terus long kat sini. Itu jackpot, main jackpot. Tunggu dia break out 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ada divergence. Dan tunggu 3 wave, anda long. Kan? Terlepas entry. Tak ada benda terlepas entry.
Tu je. Waktu ni tak ada sequence, tak ada higher high. Apa nak entry kan? Tak ada trend lagi. Dia mungkin buat sideway, B lagi ke bawah kan. Tak ada. Dia break ini baru kita confirmkan bahawa B ni habis. Dia tak break, dia boleh. Sebab itu saya tak tandakan invalidation. Kalau dia break ke atas ni, ini akan naik kat sini. Faham? Ini akan naik kat sini. Kalau ini break atas, then ini akan naik. Dia tak break, itu masih kat bawah. Dia boleh buat satu lagi ke bawah, W, X, ataupun dia buat A, B dan C. 1, 2, 3, 5 wave ke bawah. Dah. Faham? Dia jadi flat. Pingsan. 5 wave ke bawah. Kita sell kat sini, dia naik balik sebab flat. Okey. Dia tak ada sequence. Jangan trade dia. Gold, silver. Belajar untuk tak trade satu benda kan. Macam-macam dalam chart, kita trade gold dengan silver. Okey. Minyak masih ke atas. Minyak ke atas. Saham ke atas. Gold, silver ke atas. Itu menunjukkan kita dalam fixed dynamic. Everything is showing kepada fixed dynamic. So minyak masih ke atas, we are expecting 1, 2 dan ini akan accelerate dalam wave 3. So it looks good, kita ada position minyak kita. It looks good untuk minyak punya position. Copper pun ke atas, nampak? Everything is showing. Copper ke atas, itu bermakna US dollar lemah. Copper, minyak tak dapat nak kuat dengan dolar yang kuat. Tak dapat. Okay. Euro AUD ke bawah, kita dah menghabiskan wave 4 dan menuju ke arah wave 5. Ini masih ke bawah. Tak ada sequence. Untuk Euro GBP sama juga. We are expecting completion of Euro GBP ke bawah. Euro GBP ni semua nampak. Hujung dia semua bukan nombor. Anda tak trade dia. Euro GBP tak ada. GBP AUD I'm expecting resistance. Kalau atas ni break, saya akan tukar the whole thing sebagai 1, 2. Kalau ini break, ini sebagai 1. Itu sebagai 2 dalam yang atas ni. Kita akan letak ni semua biru. Faham? Dan anda akan short daripada sini. Kalau ini break. Okay? Faham maksud saya? GBP AUD GBP AUD dan GBP NZD sama. GBP NZD, GBP AUD. Tengok chart dia. Ni GBP AUD. GBP AUD. Ini yang petang tadi. Okay, ni GBP AUD 1 hour. Okay. Kalau dia break kawasan sini, GBP AUD, dia break ini. Dia break sini. Then saya akan letakkan ini sebagai daripada sini daripada sini. 1, 2. Ini sebagai 1, 2. Okey. Daripada sini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Daripada sini yang kita letakkan ini. Maksudnya 2 kita, 1 sini adalah biru. 1, 2, 3 somewhere dekat sini, 4, 5 dan habiskan yang color biru. So maksudnya daripada kawasan sini 1, 2, 3, 4, 5 dan color putih. Lepas tu 1, 2, 3, lepas tu baru. Sebab kalau zigzag biasanya wave 2. Faham? Anda akan short dari sini sebab sini lower low. Nampak? Sini lower low. So kita ada 1, 2 dan kita akan short daripada area sini. Kalau anda nampak dia punya ni adalah satu zigzag. Okey, ini GBP AUD sama dengan GBP NZD Sama dengan GBP NZD.
Jadi if dia continue ke atas, saya akan letakkan ini sebagai 1, 2. Nampak? Ni yang besar. Ini yang besar. 1, 2. Lepas tu dia jauh lagi ke bawah ni. Jadi dalam yang jauh ke bawah ni, kita akan ada macam ni. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Apa pun kita ada lower low. Jadi yang ini anda akan short dalam pasal sini. Faham maksud saya? Jadi dalam satu yang trending tu, lower low, kita ada 5 wave. Kalau dia buat yang ini, sebab itu saya nampak tak kenapa saya biarkan saya punya position ni, Jo? Nampak tak? Kalau dia, saya biarkan sebab saya nak kumpul maklumat. Kalau dia break yang ini, maksudnya structure kita adalah this whole thing, semua ni, ini adalah wave 3. Ini wave 4. 3 kita akan ada momentum. Daripada atas ni akan ada 1618. Jadi konektor dia A dan B ni. A dan B ini. Itu konektor dia. Kalau dia break atas lagi, pada waktu ni saya letakkan C truncated. Faham? Kalau dia ke atas lagi dan dia lepas 764, sebab tu saya biarkan. Ini saya biarkan. Saya biarkan. Kalau dia kena BE, dan saya tahu kita sedang buat wave 4 dalam yang putih. Dan kita akan wave 5 yang ada momentum. Faham tak? Setiap position saya, dia adalah data. Saya gunakan dia sebagai maklumat. Apa yang saya boleh enter. Nampak kan? Okay. Jadi kalau sini 3, dan kita akan ada momentum 4. 1, 2 dan 3 tu. Dan kita akan ada momentum 4. Okey? Dan saya akan trade dia. Okey? Itu adalah untuk GN. Ini ada dalam market outlook. GA dengan GN. GA dengan GN. Sell wave 4. Okey? Ni mungkin wave 2, bukan wave 4 dah. Ini wave 2. Maksudnya kita jangkakan Australia dollar dengan ni akan kuat. So at the moment tak ada. At the moment saya tak buat apa-apa, saya biar je. At the moment saya tak buat apa-apa, saya biar je dia. Faham? Itu yang kita ada untuk pasaran. Jadi we are still looking at the same thing, but we might have dollar punya weakness. NZD US dollar daripada semasa, kalau ada trigger swing saya dah letakkan dalam market outlook kali. NZD US dollar, NZD US dollar. First yang anda nak tengok, adakah dia daripada higher high? Masalah saya dengan yang ini adalah flat. Saya boleh tandakan dia sebagai A, B dan C. Dan ini sebagai 4 dan 5, 1. Dan ini 3. Okay, saya boleh tandakan dia macam ni. Itu to make it easier. Tapi kalau saya tandakan dia sebagai macam ni, 4, 5. Okay, kalau saya tandakan dia macam ni, tempat ni dia tak ada equal leg. Tengok. A, B ni, dia tak sampai. Unless dia sampai kat sini, dan anda boleh trade dia. Unless dia sampai sini, anda boleh trade dia. Wassalam. Kalau dia sampai kat 7046. Okay, dia sampai 7046. Yep. Okay. Kalau dia sampai kat situ. Okay, dan ini pun sama. Anda akan jangkakan 1,
itu daripada entry tadi. Sekejap saya buka balik. Okay, this will be your entry. Stop loss dan TP. Satu tiga. Yep. This one. Faham ke dia? Asalkan dia ada high-high, 3 wave. But kalau dia buat pullback ini, kalau dia buat pullback ini, you can enter it. Okay. Ni daripada high-high. Daripada sini. Boleh? Tak berapa second dia nak tukar elite wave punya sama-sama. Tak berapa second pun nak tukarkan elite wave punya marking kan. Itu cuma marking. Tak ada apa-apa. Saya nak tunggu ada set up baru saya trade. So NZD US dollar tadi ada set up. Okay? Ada apa-apa lain? NZD JPY. Kita tengok sekejap lah. NZD JPY. NZD JPY. NZD JPY. NZD JPY. NZD JPY. 1, 2. Saya tak habis lukis ni. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Unless dia buat satu yang dalam. Ini tak ada high-high. Ini tak ada entry. Ini nampaknya, ni tak ada entry. Unless dia buat ni daripada high, kalau dia buat daripada pembetulan ini, NZD, kalau dia buat this low. Dia buat ini dan anda ada entry. Dan anda ada entry untuk wave, untuk 4 dan 5. Nampaknya satu kita kat sini. This is your, ini 3. This is 3, anda sedang tunggu wave 4 dan wave 5 kat sini. Ini. Itu NZD JPY. Saya tak berapa gemar dia. I would rather wait untuk 2 ni. Tapi but there is a setup there. There is a setup ini. Ini pun lebih daripada 1618. Maksudnya anda boleh tunggu ini tinggi sikit. 3, TP dia adalah 0.618. Ini pun boleh jauh sikit. Entry, stop loss bawah ni, TP 0.618. Kita tengok. Tak sampai 3 kali. Tak sampai 3. So, not something yang saya akan trade. Not something saya akan trade. Not something saya akan trade. Risk reward dia tak berbaloi. Okay. I would rather wait 2 ni habis nanti. I would rather wait yang ni berlaku. Nanti kira dia punya Fibonacci lah. I would rather wait untuk 2 ni. Sebab risk reward dia tak berbaloi. Ini tak buat high-high. Kalau dia buat high-high then kena. Tapi kalau dia buat correction kat sini, ini adalah extreme A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Faham? Ini A, ini B, the whole thing. Ini C. Zigzag. Nampak kan? Okay. So, itu adalah untuk NZD JPY. JPY. This is a better setup.
Kita lebih jelas lah. Itu lebih jelas. Okey, ada soalan lain? Ada siapa-siapa? So basically we are looking at those setup. Unless ini break ke bawah, kalau ini break ke bawah, sedangkan kita ada the indices yang naik ke atas, itu adalah US dollar, bukannya yen kuat. Ya, sebab yen kuat, indeks tak dapat ke atas, ingat itu. Okey. Jadi kalau ini jatuh ke bawah, kita cuma habis 2 kat sini. Okey. Kalau itu berlaku, then kita akan habis 2 kat sini dan kita sedang melihat dolar amat lemah. That will be major dollar punya weakness. Euro USD ke atas, GU ke atas, AU ke atas, NZD US dollar ke atas, UCAD ke bawah, USHF ke bawah. Kalau itu berlaku. Kalau ini break ke bawah ni. Kalau itu lower low. Itu lower low. Kalau dia break bawah ni, itu lower low. Kalau dia break bawah ni. Kalau dia break bawah ni, bawah daripada ni, itu low yang baru. Habis. Dollar habis. Okey? Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita berhenti rehat sekejap. Sekejap, mana saya punya slide. Okay, kalau tak ada soalan, kita berhenti rehat sekejap dan kita sambung dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti rehat sekejap.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tes sekali lagi audio kita boleh dengar? Okey, bagi siapa ikut webinar yang saya masukkan adalah euro US dollar tadi. Pilih salah satu daripada dollar pair. Kita ada NZD US dollar juga dan euro US dollar juga. Saya ada position untuk AUD JPY. So itu lebih kurang sama dengan ni. Kita juga ada position euro USD. Tapi kesemua lain tu semua dah BE ya. So antara euro US dollar, NZD US dollar, I choose euro US dollar tu lah. Sebab saya jangkakan lebih banyak. Okay. Ini ada tadi untuk euro US dollar. Ini yang kita ceritakan tadi. 2112, 2230. Nanti saya letakkan dalam upload. Okay. Dan NZD US dollar adalah this level 7046 5 dan 701414. Okey, 7014. So ini adalah dua position. So either one, pilih salah satu. Jangan dua-dua trade dollar punya pair. Anda XM jadi broker saham, saya trade saham. Saya tak trade saham. Saya tak trade saham. Kalau anda nak pegang saham 3 tahun, 5 tahun dan dia simple je. Anda masuk, saya tak trade saham. Saya melabur saham. Anda untung kat forex, letakkan kat saham. Saya main portfolio saya saham, bukan forex. Jangan nak mengarut. Jangan mengarut anda besarkan akaun forex besar daripada akaun saham anda. Kalau anda trade dua-dua, akaun forex anda sepatutnya kecil tau. Saham tempat yang besar. Tak dengar? Yang lain-lain dengar kan? Saya tak boleh kongsikan sebab saya melabur. Itu jadi nasihat pelaburan. Faham tak Rashid? Itu bukan trading. Jadi saya tak dapat kongsikan. Simple dia. Anda cari kaunter syarikat yang anda tahu. Kalau anda tahu syarikat tu, anda contohnya dalam bidang anda, faham tak? Apa bidang anda? Jadi anda expert dalam bidang tu. Jadi anda cuma beli saham syarikat-syarikat yang anda tahu. Itu je. Thank you. Boleh? Saya punya duit kat saham. Jangan duit anda kat forex. Jangan. Dia simple. Benda dia paling simple. You know what are the syarikat yang anda kenal. Jangan beli syarikat yang orang bagi tahu ni nak naik. Saya tak percaya ada analisa apa pun master mana ke yang kata counter ni nak naik. Kalau saya tak kenal company tu, dia bagilah EPS ke, book value ke, PE ke, apa ke, saya tak peduli. Sebab saya tak tahu syarikat tu. Simple je. Anda masuk bidang yang anda tahu. Macam saya, healthcare dan juga kepada otomotif, itu bidang-bidang yang saya tahu. Kepada construction, itu bidang yang saya tahu. Jadi saya cuba beli counter-counter yang berkenaan. Dan saya study lah syarikat-syarikat tu. Saya shortlist, kalau construction, top 5 dia. Apa syarikat-syarikat. Dan saya beli. Pada awal tahun saya beli. Itu je. Saya nampak dia punya ni, apa sentimen dia, saya tak peduli. Saya tengok dia punya fundamental company tu kukuh. 3 hari bulan 1, saya tekan buy. Itu je. Sebabnya saya tak lihat kepada, saya lihat kepada 5 tahun ke 10 tahun. Itu saya tengok. Saya tak tengok kepada tahun depan dia nak buat apa. Saya tak peduli tahun depan. Saya tengok jangka panjang. Jadi sebab itu saya tak dapat mengajar dia. Itu menjadi nasihat pelaburan. Sebab itu melabur, itu bukan trading. Kalau anda nak trade, anda tanya orang lain. Saya bukan orangnya. Saya boleh bagi tahu macam mana nak trade dia. Nak trade, simple. Anda tengok dia ada benda ni,
then anda masuk. Dia move higher high, dia tarik 3 swing. Trading itu je. Trading, anda tak kisah anda buat saham ke, anda buat apa ke, anda nampak dia buat higher high, 3 wave, anda long. Sebab anda kepada price dan anda tak pergi simpan 15 tahun. Warren tak. Warren option saya gunakan untuk hedging. Saya tak gunakan dia untuk trading. Faham? Warren tak. Warren tak. Warren tak. I understand Warren, but I don't actually I go for Warren holding. No, I don't. But I'm not discouraging you kalau itu instrumen yang anda faham, no problem. Tapi dia ada sifat macam option, faham tak? Dia ada expiration kan. Saya tak berapa suka benda, kalau benda yang ada expiration ni, I would rather use dia sebagai hedging tools untuk position cash saya. Jangan beli counter tak kenal, Rashid. Itu masalahnya. Kita follow hype, kita tengok news kan. Lepas tu anda masuk kan. Kadang-kadang, jangan buat benda tu. Jangan buat benda tu. Saya banyak, saya dulu, ni IPO punya kan. Ni ketua dia. Kan? Ni ketua dia. Kalau cerita IPO kan, pink slip, ni dulu. Tapi dah kena, itulah. Kita dengar orang, kita dengar hype kan. Saya tak akan masuk IPO. Saya beritahu betul. Saya nak company tu terbukti dan saya kenal company tu, baru saya masuk. Saya nak melabur, saya nak letak duit benda yang saya tahu. Jangan letak benda duit kita tak tahu. Satu, saya tak akan masuk IPO. Ada ceritalah apa pun. Tak kisahlah dia Kementerian Kewangan ke apa ke yang buat IPO. I don't care. Saya nak company tu survive dalam market, menunjukkan fundamental dah bagus dan dia memberikan dividen 5 years berturut-turut dan saya masuk. That's it. Okay? Kalau tak ada soalan mengenai market, you know what we are looking at. NZD, US dollar, Euro USD. We are looking at those. We are looking at possibility untuk US dollar jatuh teruk within 1 or 2 days based on apa kita nampak semasa. I'm looking at yen pair naik ke atas. I'm looking at index masih meneruskan pergerakan ke atas pada semasa itu yang kita ada. But nothing yang bergerak satu line, dia akan ada naik dan turun. Yang penting level-level tadi. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita pada malam ini, iaitu kepada position sizing. Okey, asas untuk anda berjaya. Asas untuk anda berjaya adalah kepercayaan yang betul, kepercayaan yang sesuai kepada trading. Ni masalahnya. Saya sendiri pun mengalami masalah yang sama bila start mengenali dunia trading. Letak duit, ingat nak kaya. Ini bisnes. Anda tak dapat, semua orang nak kaya. Semua orang nak kesenangan dalam hidup. Siapa tak nak? Tapi dia bukannya jalan lurus, dia tegak je. Kalau ada, semua orang nak kan. Tapi tak. Dan dia adalah satu yang anda ambil masa. Tak ada cerita cepat-cepat, hari ni depo, minggu depan. Anda tahulah apa jadi macam tu kan. Kita tengok orang 5-6 bulan bukan main, dia punya sembang, lepas tu tak ada bunyi dah. Pernah nampak? 5-6 bulan, dia tengah profit, dia punya sembang dalam Facebook, dalam Instagram, Twitter, duk buat live, dia duk cerita kaya je kan. Lepas tu senyap. Ataupun dia perhabis duit orang. Tu macam ni lah. Ada law Malaysia ni, kita tak boleh ambil duit orang tau. Itu je. Kalau ada orang nak trade duit anda, pastikan anda ambil my card ke. Ni lagi saya tengok. Yang saya tengok kan, dia pergi ikut copy trade. Siapa trader pun tak tahu. Apalah, senang sangat bagi duit kat mana-mana. Janganlah kan. Lepas tu forex, nama forex yang buruk kan. Lepas tu salah kan. Silent trader. Cerita dia tak payahlah, tak ada benda magic dalam trading ni. Dia semua macam cari formula rahsia tau. Formula dia ni dah bagus trading jadi silent trader. Apa benda lah.
Lawak. Industri kita ni dia macam ada benda magic. Semua orang nak cari benda magic. Tak ada benda tu. Tak ada. Magic dia kepada anda. Magic dia kepada anda. Disiplin anda. Anda punya pengawalan emosi. Itu magic dia. Tak ada magic teknik magic lah. Apa magic lah. Ada seorang trader hebat lah. Dia buat juta-juta. Sukatilah dia buat juta-juta. Kalau dia bagi duit kepada anda, baru anda sibukkan dia. Kalau anda kena melabur kepada dia, dia dah ada juta-juta, apa salah anda nak kena melabur dia? Itulah, saya silent trader. Tapi saya cari klien nak buat copy trade. Itulah. Zaman mengarut banyak sangat. Banyak marketing. Kita pun percaya. Lepas tu, nama Forex ni hancur. Dia tak ada teknik magic sentiasa inilah dia. Tak ada. Market tu dynamic tau. Tak ada. Anda dengarlah cerita orang apa pun, orang kata teknik ni hebat lah apa. Meh sini duduk sebelah saya. Saya nak tengok rekod dia 5 tahun. Tak ada teknik yang sentiasa macam tu je. Tak ada. Dia ada naik turun. Market tu dynamic. Ada masanya sistem. 3711 teknik saya, kalau market tengah sideways, dia tak pakai. Hancur dia. Ingat bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11. Tak cantik. Bulan 12 market trending balik. Dia cantik. Jurus baru. Saya tak tahulah. Jurus baru ni. Saya tak dapat nak sebut. Tapi saya tahu yang tu kali. Dia tak ada. Rahsia dalam trading bukan teknik. Teknik tu cuma tools. Cuma benda yang kita ikut je kan. Rahsia nak buat duit dalam trading ni bukan benda tu. Rahsia nak buat duit dalam trading adalah anda mengawal risiko. When your trading system is a risk itself. When your trading system is performing, then you are macam mana kita nak tahu dia perform ke tak? Bukan hanya tengok satu entry terus kaya. Itu masalahnya. Semua macam nak cari orang yang boleh predict nombor ekor tau. Mana ada? So itu saya tak suka langsung. Master lah, cikgu lah, sifu lah. Jangan panggil saya benda-benda tu. Sebab saya bukan. Sebab itu saya tak benarkan. Orang panggil, saya tak menyaut, senyum. Saya tak suka. Saya beritahu betul. Anda nak saya tak suka anda, simple je. Panggil saya sifu. Saya takkan suka anda. Simple. Saya tak suka. Sebab itu bukan bidang kita. Itu bukan bidang kita. So, macam mana kita nak buat dia? How do you do it? First, kenali diri anda. Tolong kenal diri anda. Anda kena berfikir sebagai investor. Jangan berjudi. Itu je. Anda kena melihat dia jangka panjang. Jangan yang anda nampak orang yang jangka panjang ni, yang anda nampak dalam bidang kita ni, bukan trader pun. Faham tak? Marketer. Nak kata dia trading? Tak. Tak. Itu masalahnya. Tapi orang kita tengok, master, sifu. Nampak tak? Yang lama lah. Duit dia lain. Itu dia. Saya tak salahkan. Saya tak salahkan. Kalau dia provide service, tak ada masalah. Tapi you don't go and janjikan benda-benda bulan bintang. Sebab we know the reality. Saya tak salahkan. Marketer tak salah. Asalkan bentuk marketing dia sihat. Tak burukkan orang. Tak pergi ni. I'm talking about reality. But it should go back kepada trading. And as trader, you need to think as an investor. Anda bukan bekerja sebagai trader. So as an investor, anda invest dalam trading ni. Ini yang anda kena buat. Anda tentukan. Anda nak melabur macam mana. Masalahnya bila ditanya, most of traders akan menyebut benda ni. Belum apa-apa extra income. Duit dah cukup ke nak buat extra income? Dah duit extra income tu anda kena buat daripada duit untung tau. Bukan duit simpanan.
Kalau anda buat dia daripada duit simpanan yang anda dagangkan untuk buat extra income, duit yang anda tak dapat nak hilang pun, itulah anda akan cuba untuk recovery loss, anda akan ingat loss lama, lepas tu trade emosi, hentak-hentak, tak ada. Tak ada. Kalau untung pun duit tu habis cepat, tiba-tiba dia beli benda yang dia tak perlu, tiba-tiba untung banyak, entah kan. Saya tak katakan dia mati. Dia tak ada apa-apa. Trading tu buang masa. If that is you, you can do extra income portfolio. This is the step. Tolong buat benda ni. Tolong buat benda ni. Okay. These are the step that you can do. This is, saya tunjukkan apa saya buat. Apa saya buat. Saya buat ni yang kita duk cerita berkali-kali daripada start webinar daripada tahun 2017 sampai sekarang saya duk cerita. Anda buatkan anda punya annual budget. This annual budget will be the amount yang annually tiap-tiap tahun anda akan masukkan dalam portfolio pelaburan. Annual budget. Tiap-tiap tahun. Okay. Anda buat annual budget. Anda tak dapat buat bulan ni depo, tak bulan depan tak ada. Kalau itu cara anda trade, jangan tanya konsisten. Memang tak ada. Okey, buat annual budget anda, income dan expenses. Okey, apa yang anda sentiasa cuba buat adalah turunkan expenses anda dan tambahkan income anda. Itu yang anda buat tiap-tiap tahun. Every year, your expenses you divide it into 3. Into 3 parts. Ini adalah kepada kepada 2 secara asasnya. Ini adalah kepada kepada benda monthly commitment, dan ini adalah kepada benda seasonal. Dan daripada komitmen anda, anda bagikan dia kepada 3. Adakah dia short term, mid term, dan long term. Anda turunkan yang ini dulu. Anda cuba settle yang short term commitment dahulu. Anda ada hutang kredit card, anda ada hutang apa, settlekan dia dulu. Anda ada lamsam nak besar, nak settlekan terus rumah, tak. Yang hutang jangka panjang ni nanti. Yang pendek-pendek ni sebab anda akan ada lebihan duit pada bulan-bulan, faham? Settlekan yang short term tu dulu. Settlekan. Boleh? Tiba-tiba dapat duit bonus, ada cukup untuk settlekan rumah yang di lagi 20 tahun. Settlekan yang hutang jangka pendek sebabnya active income anda akan jadi lebih tinggi. Faham? Return income anda akan lebih tinggi. Sementara tu, you work on your long term. Tu anda settlekan yang short term ataupun hutang yang tak berkualiti. Tahu tak hutang tak berkualiti? Kredit tu tak berkualiti. Kalau anda berhutang untuk benda yang menjadi itu okey. Kalau anda berhutang benda yang liability, hutang kereta, kalau anda bukan buat Grab, itu bukan hutang kualiti. Faham? Boleh? Apa kena-mengena dengan trade? Segala-galanya. Anda nak tahu berapa duit anda nak trade tu. Berapa lot nak buka. Itu asas dia. Baru anda tahu berapa duit anda boleh hilang. Ini tak setiap hari sekejap tengok. Kena stop loss. Dia punya mengamuk macam apa. Itu sebabnya kalau nak tahu. Sebab itu anda tak dapat ikut teknik. Cerita macam mana pun teknik, dia trade, dia buat benda lain, dia ikut emosi. Asal dia kat sini dulu. Anda tak buat benda ni, tak payah sembang dengan saya. Buang masa anda, buang masa saya. Okey? Inilah dia. Barulah anda tahu berapa modal. So, lepas tu anda start buat anda punya chart. Buat anda punya, berapa expenses anda tahunan. Ini expenses anda annual. Annual expenses. Berapa? Katalah kita ada $2,000 kan. Contoh. Ataupun kita ambil satu jumlah lah. $5,000. $2,000 sebulan. Kali 12. Anda perlukan $24,000 setahun. Contoh. Anda ada income. Bila anda ambil income anda setahun, katalah anda ada lebihan, anda ada $2,500. Maksudnya setahun anda ada 500 kali 12,
anda ada $6,000. Ini supposed to be anda punya retain, duit lebih. Jangan pula anda buat benda ni terus. There must be 1 or 2 years. Masalah orang kita ni apa tau? Bila ada duit lebih macam ni, belum apa-apa, dia tak mampu lagi, dia dah merancang. Ini untuk melancong, ini untuk birthday anak, ini. No. Terutamanya bagi mereka yang muda, belum ada berkahwin lagi. Kalau anda dah buat benda ni, tolong start. Tolong start benda ni. Bagi mereka yang tak berkahwin. Bagi mereka yang dah berkahwin, start buat tahun depan. Suffer dulu setahun. Tak payah nak melancong sangat. Tak payah. Tak payah dulu. Anda rancangkan dulu. Tahun kedua, if you are seeing money, then anda start buat. Kalau anda belum buat duit, macam ni. Tak mampu dulu, jangan. Itu je. Tak mampu, janganlah. Boleh? Kalau nak, anda buat satu portfolio untuk melancong. Kalau dia untung, then anda melancong. Tak untung, anda tak melancong. Sebab itu luxury. Itu bukannya need tau. Itu bukan need. Anda boleh melancong pasang tikar depan rumah, hambur pasir sikit, melancong depan tu. Tolong buat benda ni. If not, anda punya because I'm not talking about trading, I'm talking about the whole thing. Baru so anda tak dapat pisahkan trading daripada benda ni. Tak dapat. You can't be separating all those. Tak ada orang cerita benda ni, Roslan. Tak ada. Orang akan cerita macam ni kaya, macam ni miskin. Apa kena-mengena dia dengan trading kita? Okay. If you see, anda ada, katalah kita dah ada return income kita $6,000. Saya ambil contoh je. Anda ada $6,000 US dollar. Maksudnya tiap-tiap tahun anda akan boleh meletakkan dalam anda punya portfolio $6,000. Okay? Portfolio anda can be divided into 2. Anda ada 6,000. Contoh. Ini sebagai contoh. You work on your figure. Saya tak tahu. $6,000. Tak, belum apa-apa dah jadi full time trader. Masalahnya full time trader dia terpaksa. Tak ada kerja, tak dapat cari kerja. Itu je kenapa jadi full time trader. Belum apa-apa. Lepas tu dia nak besarkan trading account. Yang ini tak cover lagi. Then you work out berapa yang sebenarnya anda dah ada passive income yang anda dah ada sekarang ni. Passive income tu benda-benda yang anda tak payah bekerja buat duit untuk anda. ASB ke, mutual fund ke, apa-apa yang anda melabur, yang anda dapat dividen tiap tahunan. Koperasi ke, apa, EPF ke, kirakan dia dalam tu. Masukkan dalam tu. Kalau anda buat satu portfolio untuk anda pencen, contohnya. Retirement portfolio, contohnya. Orang tak cerita benda ni, Azina. Orang cerita pasal nak kaya. Tu masalahnya. Dia tengok trading entak macam beli nombor. Lepas tu dia salahkan trading forex ni volatile. Anda buat apa pun, anda buat saham. Kalau anda buat perangai forex anda dekat saham, sama. Siapa kata saham tak boleh MC, tak boleh stop out, tak boleh margin call? Sama. Kalau anda buat perangai anda dekat forex, anda pakai leverage, lepas tu anda pergi layer, sama je. Betul? Sama je. Nak cerita apa pun, malam tak boleh tidur kat. Masa dia naik senyum, masa tak. Faham? Okey. So, buat benda ni, so anda ada, ingat tiap-tiap tahun kita ada 6,000. If nothing change dalam anda punya lifestyle, nothing change dalam anda punya income, nothing change kepada anda punya expenses, then anda ada 6,000 yang anda akan masukkan tiap tahun. So your portfolio is growing 100% every year. Nampak? Your portfolio is growing 100% every year. Dari mana? Daripada ni. Ini reinvestment tiap-tiap tahun. Okay, now kita dividekan dia kepada 2. Satu adalah fixed income portfolio. Fixed income.
Satu adalah anda punya variable income. Yang turun naik kepada valuation dia. Variable income. Apa aset-aset yang anda nak melabur dekat fixed income ni? Formula dia, kalau anda baru mula lah, kalau anda mengambil risiko yang sedikit tinggi, sini 60-40. 60% daripada 6,000. Kalau anda, ideal dia adalah 80-20. 80-20. Maksudnya 80% daripada 6,000 ni masuk sini, 20% masuk dalam ni. Jangan ada 6,000 semua letakkan forex. Itu mengarut. Teknik apa? Ini bukan teknik. Ini semua untuk hidup anda, Kasha. I'm not talking about teknik. Itu bukan teknik. Ini semua untuk anda, macam mana anda nak letakkan duit anda. I'm not talking about teknik saham. Saham mungkin anda trade. Kalau ini adalah FX. Ini saham. Ini komoditi. Apa-apa yang anda trade. Ini sebelah sini. Yang sini, jangan pisahkan trading forex dengan anda punya pelaburan besar tau. Masalahnya bila anda, otak kita fikir trading. Apa? Bilanya? Itu orang bekerja sebagai trader. Financial planning, yes. Ini tadi. From this slide tadi. From this slide. Slide ini. Ni. Investor tadi. Bila kita berfikir ada duit lebih aku nak trade forex, tu saya bagi tahu betul. Anda akan berhenti trade 3 tahun. Kalau tak ada buat IB, tak ada buat kelas, tak ada charge orang. Ataupun tak ada tipu orang. Itu anda 3 tahun. Lepas tu anda kata trading forex mengarut. Saya jamin anda buat benda tu. Ataupun anda on off. Ada untung sikit. Duit tak tahu ke mana. Lepas tu ada duit lagi. Dulu untung, letak balik duit. Lepas tu rugi balik, berhenti bertaubat balik. Lepas tu adalah jumpa teknik mana sifu mana kan. Teknik ni belum enter dah withdraw. Lepas tu jumpa Zul, kaya nampak, letak duit. Tak ada. Buang masa anda. Jangan ikut saya. Buang masa anda. Buang masa. Jangan. Seriously galih kan. Tak ada orang cerita ni. Orang semua cerita bulan bintang. I'm telling you cerita sebenarnya. Apa nak buat? Orang tak cerita ni. Macam mana anda nak withdraw? Hat mana anda nak withdraw? Ada tak plan? Trade sampai jadi duit. Yelah, berapa? Macam mana anda nak withdraw? Ada plan tak? Kalau tak ada plan, buat benda ni. Hat mana baru anda withdraw? Ke mana pergi withdrawal? Tak ada. Dia tahu trade jadi duit. Ataupun lost duit. Kalau itu anda punya trading, minta maaf. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Anda sedang buang masa anda. Ni bukan benda suka-suka. Ada duit, aku letak. Itu beli nombor. Lepas tu kata, bukan berjudi, ada analisa. Analisa, anda beli nombor pun ada analisa. Ada risk management. Beli nombor pun ada risk management. Kita bercakap mengenai melabur. Faham? Yang semua ni, anda ikut satu sistem. This is sistem. Okay? Yang berteraskan kepada pengurusan portfolio. Ini pengurusan portfolio. Faham? Okay. So, fixed income. Anda nak letak whatever, mudarabah punya apa ke. Kalau anda risau pasal apa, pasal syariah compliant, whatever yang anda lihat ada apa, pulangan yang anda tahu dia ada, pulangan. Mudarabah kalau Islamik dia akan lihat kepada hujung sesi, hujung tahun dia, ataupun some FDs ke yang anda target. Saya akan target dekat kawasan sini. 5% annual return. I will do my research, cari yang 5. Not easy to find 5%. Ingat, kalau anda ada 6,000 tadi, and you are allocating 60%, 60%, so 6,000, 60%, berapa? Mana saya punya? Kirakan untuk saya.
Tabung haji 6.25. Ya. 3,600. Okey, anda letak 3,600 dalam ni. So 3,600, 5% dia adalah 180. Ini tahunan anda. Ya. So anda letakkan sini plus 180. Ingat, anda akan ada tiap tahun anda tambah 6,000. Nampak tak figure ni tiap tahun naik? Bila nak sampai financial freedom? Buat. Anda nampak tak tiap tahun benda ni naik? Anda ada fixed income yang naik? Nampak tak? Selagi anda tak buat benda ni, sampai bila pun anda bekerja. Nampak tak? Guaranteed. Ini guaranteed income. Ini guaranteed income. Sebabnya dia adalah fixed income. Cari yang low risk, tak ada benda yang tak ada risk. Semua ada risk. Ya? But look for really, really low risk, but lower risk, lower return. But remember, your portfolio is growing by 100% every year. 100% year pertama. Year kedua, 50% naik. Year ketiga, 30% naik. Dan year seterusnya sebab anda akan naikkan 6,000 tiap tahun. Nampak apa maksud saya sekarang? Kalau anda tak ada fixed income dan anda nak trade, Kasha, anda nak trade? Boleh? Boleh? Kalau anda nak trade. Tapi, look for job. Look for job. Honestly, saya cakap betul. Look for job. Look for job. Kita boleh business dengan duit modal yang minimum. But you can aim high, but in reality, lower cost. Anda tak dapat keluarkan kos tinggi sebab modal tak ada. If you, boleh, tapi anda akan ambil masa yang lebih panjang. Itu je. So, nasihat saya, cari kerja. Cari kerja. Saya tak akan ceritakan benda bulan bintang kepada anda. Saya akan ceritakan realiti kehidupan kepada anda. Saya tak akan ceritakan benda bulan bintang kepada anda. Anda, ramai yang fikir forex ni jalan keluar. Ada modal kecil, dia boleh jadi orang kaya. Ya ke? Hilang duit adalah. Faham? Saya tak akan ceritakan benda bulan bintang kepada anda. Sebab saya tahu sakitnya macam mana. Kan? Okay, so cari kerja, cari income, dan bila anda dah ada duit, masa ni kalau anda nak trade, trade demo. Jangan letakkan. Kalau anda tak dapat nak hilang sebab anda sedang letakkan duit yang anda tak dapat nak ambil risiko. Faham? Trade demo. Jangan letakkan forex sebagai jalan keluar daripada masalah kewangan. Ini bukan tempat dia. Anda sedang gali lubang kalau anda buat benda tu. Bukannya maksudnya forex ni benda susah. Dia bukannya benda susah. Masalahnya, anda sedang letak duit yang anda tak dapat nak hilang. Faham tak? Orang lain tak sebut benda ni. Saya sebut. Anda tanya trader-trader. Tanya dia orang dalam ni. Risk tu datang daripada kita, Wimun. Anda sedang letakkan risiko kepada benda duit yang anda tak dapat nak hilang. Macam mana anda rasa anda trade? Bila macam tu, anda kena stop loss, anda punya merajuk 5 hari. Faham? Faham tak, Kaisha? Tu, kalau anda nak cuba trade, gunakan demo, anda establish sistem, tanya diri sendiri, berapa modal aku ada? Berapa sebenarnya? $50? $30? Then trade based on $30? Dan kepada berapa kali ni? Kepada the whole thing is all about position sizing. Kita balik kepada cerita position sizing kita. Tapi starting dia daripada sini. Kenapa? Lepas ni kita tengok. Okey. Sini kita buat 180. Daripada 3,006. Contoh. Ni contoh saja. Dan anda kat sini kita ada 6,000, kita ada 2,400. Okey. Don't put target yang tak masuk akal untuk anda punya 6,000 ni tadi. I will be putting something around 20 to 30% annual. Kalau 20 to 30% annual, kita ambil yang tinggi. Kita ambil 30%. Untuk 6,000 berapa? 10% 6 berapa? 30% untuk 6,000.
1,800. Okey. 1,800 daripada 6,000, 30% kan? Okey. So, kalau itu 180, kita kena cover dekat sini. 180 tolak dengan 1,800 tolak 180. 162 berapa? 1620. 1620. Okey. 1620 kan? Jadi 1620 bagi dengan 2,400. Anda nak tengok berapa sebenarnya target anda untuk bulan-bulan. Ni barulah anda nampak 1620 bagi dengan 2,400. Sama je jumlah dia. 67.5. Jadi bulan-bulan bagi dengan 12, anda punya target cuma 5.625. Itu sahaja target anda. Jadi 2,400 kali dengan 5.625%, anda cuma target $135 sebulan. Kalau anda depo 2,400, dapat tak nak buat 135? Masuk akal tak? Suggest buku yang bagus. Buku saya. Baca buku mengenai position sizing daripada Dr. Van Tap. Saya tak ikut Robert Kiyosaki, seriously. Robert Kiyosaki saya tak ikut dia. Dia punya analisa pasaran. Dia adalah antara orang yang condemn cryptocurrency. Sekarang ni dia tengah beli cryptocurrency kan. Faham? Benda yang kita tak faham, kita tak condemn. Ingat kali, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, dia antara orang yang paling vokal mengenai cryptocurrency. Satu, bukan hanya pada tu, the konsep pada awalnya, I cannot say too much about him because I don't really know him. Okey, balik ke cerita kita ni. Okey, nampak? Kalau anda ada modal 2,400, ni yang dekat forex, ini yang anda buat. Anda ada 2,400, ini contoh. Ingat, tahun depan anda akan ada 2,400 lagi daripada 6,000 ni masuk dalam ni. Saya tak publish buku saya. Buku saya 5,000 page kali. Apa yang anda dapat dalam webinar ni adalah semua yang saya ceritakan dalam buku saya. Saya tak publish sebab kalau saya publish, it will be under XM. Bayangkan berapa harga dia. Okey. Jadi, kalau anda cuma risikokan sebulan, tengok cara anda pusing duit. Saya tunjukkan cara anda pusing duit. Ini cara anda pusing duit. Anda ada 2,400 untuk anda trade forex kan? Untuk anda trade. Ni ada untuk trade forex ke apa-apa, saham ke apa, 2,400. Target anda tadi adalah 5.625. Okey? Peratus ataupun $135 kan? Ni US dollar. Boleh? Kalau anda target $135, anda cuma boleh loss. Ini gain target. Ini gain. Pastikan anda punya loss ataupun loss limit paling banyak adalah separuh daripada USD 35. Saya nak tunjukkan macam mana anda main duit. Anda tak nak duit anda mati. Faham tak? Ini target anda bulanan. Sabar dulu. 2,400 ni anda letak mana? Jangan letak kat XM. XM tak bayar anda duit apa interest, tak ada. Saya dah tunjukkan macam mana anda main duit ni. Okay? Loss limit 50% daripada gain target. Okay? So anda cuma letakkan 60 berapa ni? 135 bagi 2.
Otak tak jalan. 135 bahagi 2. $67 50 sen. $67 50 sen. Okay, kenapa benda ni penting? Anda cuma depo, anda ada 2,400. Jangan memandai nak letak 2,400 tu dekat XM. Jangan. Anda cuma letakkan $67 50 sen. Faham? Itu adalah limit loss anda untuk sebulan. Ni kita detail sikit ya. Saya sebenarnya nak ajar benda ni untuk tahun ni. Tapi orang semua nak minta market dynamic. Marah Hussein. Okay. I don't care. Kita cerita yang nyata. Anda letakkan dalam satu akaun $67 50 sen. Yang duit lain tu nak letak mana? Now. Ni rahsia dia. 2,400 tolak dengan 67 50 sen. Ni anda main dengan figure anda. Tolak dengan 67 50 sen. Anda ada duit lebih 2 3 3 2 50 sen. Okey. Ini duit yang anda nak rotate untuk trading untuk tahun ni. Okey? Mana duit ni nak letak? Jangan letak kat SM. Duit ni letakkan dalam short term FD. Letakkan dalam short term FD. Faham tak? Jangan masuk SB. SB kira cuma tahun depan. Sama ni. 1 month FD. 1 month FD. Pusing dia. Faham tak? Jadi duit anda tak mati. Duit anda buat something untuk anda. Faham? Anda boleh pecahkan dia kepada 1 month, 3 months, 2 months. Anda ambil jumlah lebih kurang macam ni. Faham tak? Saya buat 3 bulan paling lama. Maksudnya, saya buat 3 bulan untuk balancing. Duit kita tak mati. Duit kita bekerja. Anda letak kat broker, dia bagi anda interest rate ke? Katanya, aku nak guna berapa persen je. Nampak? Boleh tahu ni? Your money is working. Always make sure your money is generating money for you. Short term. Short term interest, fixed deposit. Pergi cari macam-macam ada zaman ni. Anda pergi Maybank to you tu ada. Jangan duit kita mesti bekerja. Jangan dia letak. Tengok, wah, aku ada 50,000 kat XM. Aku jaga 5% je. Lawak gila. Saya dah cerita bukan sekarang ni, Wimon. Cerita ni dah 3 tahun, 4 tahun saya cerita benda ni. Bukan sekarang ni. Patutnya tahun ni kita banyak cerita benda ni. Nampak? Dan apa yang anda buat, kalau anda, this is where anda bekerja, anda jaga duit anda. Your money is always generating something. Jangan duit mati kat broker. Wah, tengok besarnya kau punya balance. Wah, master. Itu master tak ada fikir duit tu. Dia master fikir duit nak tunjuk SS akaun besar. Anda tak nak duit yang dalam tempat risiko besar. Anda nak tempat yang selamat dan menjana income fix besar. Itu yang anda nak. Faham? Aku jaga MM. Siapa kenal dengan bos XM? Mana kenal? Short FD, nampak Ustaz? Maksudnya trade guna duit yang tak kisah. Kalau kita cuma trade duit yang kita tak takut hilang. Kalau anda takut duit hilang, anda jangan trade. Itu je. Okay, now. Nampak cara main duit? Duit anda sentiasa beranak. Jangan duit mati. Ini letak depo 2,400 dekat XM. XM suka lah. Aduh. Sebab itu saya, yes, exactly. Nampak kenapa saya rebalance every 3 months? Tak trade pun withdraw. Nampak tak perkataan yang saya guna selama ni? Tak trade pun withdraw. Nampak tak, Ustaz? Tak trade pun withdraw. Itu teknik trade, tak trade pun withdraw. Faham?
Barulah ada akal. Ini duit tak buat apa, letak muka. Jahat. Yes, kita jahat dengan market. Jangan market dia game kita. Okey, sekarang ni. You play around with this figure. Semua figure ni anda mainkan dia. Nampak? Anda mainkan dia. Saya tak tahu sebab ia kepada anda. Boleh? Nanti kita screenshotkan ni. Nanti saya bagi dia punya ni. Okey, 67. Ambil, saya share ni dekat Discord. Saya share dekat Discord. Anda tak ada dekat Discord? Saya tak tahu. Kalau tak ada dekat Discord, PM saya dekat Facebook. Boleh? Okey. 67.50 sen. Anda tanya, 67.50 sen ni, anda trade berapa kali? Berapa kali loss? Anda kena tengok teknik anda tau. Masa ni lah anda kena tengok teknik anda. Sebab itu saya katakan apa? Test demo 1, demo 2, demo 3. Kan? Test out your system. Mana satu teknik yang kena kepada apa yang anda nak. Daripada 67.50 sen, target anda 135. Teknik mana yang memberikan anda jumlah opportunity dan expectancy yang boleh bagi kepada jumlah ni. Jadi anda tahu berapa anda nak trade per entry. Faham tak? Kalau teknik berkenaan memberikan 20 kali entry. Okay? Ni matematik dia. 20 kali entry dan expectancy purata teknik berkenaan memberikan 0.5R. Now I show you how anda mengira berapa nak trade satu entry. Anda kena dapat teknik anda punya benda ni. Faham? Anda kena test dia. Berapa kali dia beri entry. Anda ambil purata 3 bulan, berapa kali? Sebulan lebih kurang 20 kali. Ni kita ambil sebulan. Saya ambil 90 hari. Anda boleh ambil sebulan. Tak kisah. Kalau anda baru mula, anda boleh buat cara sebulan ni. Lama-lama anda akan nampak apa saya ceritakan ni. I think some of you dah mula nampak. Roslan dah mula nampak zaman ni? Kasyah ambil very Azina, tolong buat. Jo, tolong buat. Jo dah tahu kita pernah cerita benda ni banyak kali kan. Okey? Jangan dah buat benda pelik-pelik dah. Dah lah kan. Okey, now kita nak tahu berapa banyak kita nak trade satu entry. Dia kepada sistem tu. Okey, anda kena tahu berapa sistem tu punya performance. Okey, 20 kali 0.5. 20 kali 0.5 maksudnya sistem tu boleh generate 10R. Jadi cerita 10R ni sama dengan, kalau anda katakan dia sama dengan 135, anda tengok benda ni 1R sama dengan $13.50. Nampak? $13.50. Jadi anda satu entry anda $13.50. Anda stop trading kalau anda loss 67.50 sebulan. Nampak cara ni? Ini straight forward. Ini bukan core capital protection. Ini cerita macam mana anda tahu satu entry stop loss berapa dolar. Nampak tak? Anda kena tahu sistem anda punya prestasi. Berapa opportunity, berapa kali entry yang anda boleh trade. Apa prestasi dia? Satu entry berapa pulangan. Anda kena test out dulu. Faham? Ini semua matematik ke. Itu saya trade kan. Dia kata entry lah. Dia tak BE, saya biar, saya ikut. Sebab saya nak tengok dia punya data ni. Faham tak? Saya tak interested dia naik melambung ke dia turun ke. Ada TP ada. Semua tu data bagi saya. Nampak tak sekarang Jo? Saya tak peduli. Saya cuma ikut sistem. Itu yang saya buat. Kalau dia fail. Ini fail saya punya ni. Itu saya punya limitation kepada fail ni. Itu je. Kita cuma ikut je. Anda tak pandai trade. Anda cuma ikut teknik tu. Sementara tu anda ada dua teknik yang anda sedang demokan sentiasa. Mana satu yang tinggi anda pakai dia. Sekali lagi anda jahat. Pakai benda yang bagi duit. Dah benda tu tak pakai bagi duit, kenapa anda pakai? Ada sentiasa teknik tak ada, jangan setia kepada teknik. Oh 3, 7, 11 itulah paling bagus pernah aku dengar. Tak ada.
Saya pun tak setia dia. Masa dia tak bagus, saya pakai teknik lain. Itu dia. Nampak? 3 sistem. Mana satu yang bagus anda pakai dalam real trading. 2 lagi anda trade dia tapi dalam demo. Faham? Ada sinar tak sikit malam ni? Nampak macam mana anda nak tahu $13.50 ni? Ini yang tadi kan, $13.50. Ni yang anda masukkan dalam kalkulator. Ini yang anda masukkan dalam kalkulator. Faham kan Syah? Bercahaya Zina? Jangan bercahaya malam ni, esok tak buat balik. Buat dia. Banyak sinar. Ni yang masukkan $13.50. Lepas tu risk percentage, satu entry 100%, stop loss berapa, tengok berapa, lepas tu kira lot size dia. Itulah dia. Nampak macam mana nak kira berapa dolar kita nak trade satu entry? Bukan pip value, dollar value. Mana siapa withdraw pip? Orang withdraw duit. Ada di withdraw pip. Boleh? Okay, yang ini saya kongsikan. Saya ada dia punya nota, insya-Allah saya keluarkan pada tahun depan. Saya nak cerita benda ni. Benda ni lagi bagus daripada kalau cerita teknik 3711 anda pergi YouTube tu. Tak lama lagi saya buat YouTube. Dah ada pun YouTube kita. Cumanya XM tak keluarkan lagi. Dah kita. Anda nampak Helmi duk senyap, saya duk senyapkan dalam grup bukan apa. Kita orang tengah rekodkan YouTube kalau nak tahu. Tanya Helmi. Dia butang sebulan ni. Tak, cerita lain. Duk kena bros. Dia kena bros dengan saya. Jadi YouTuber. Jadi cerita teknik kita tu boleh cerita kat situ. Anda rasa kat SM dapat tak YouTube saya cerita benda ni? Payah kan? Ikut dalam webinar saya, ni sesi saya ceritakan. Ni ambil cara dia. Saya kongsikan ini dekat Discord sekejap lagi. Ada tengok flow dia tadi kan? Macam mana ada testing 1, teknik 1, demo 2, demo 3. Mana satu yang anda sesuai, katalah teknik 2 yang anda nampak dia memberikan apa yang anda nak, anda tahu berapa dolar anda nak trade dia. Nampak cara dia? Cerita signboard belum selesai. Sebelum cerita signboard tu kali, cerita ni dulu. Benda ni dulu sebenarnya. Betulkan diri kita dulu nak bisnes. Sambil tu kita perfectkan plan perniagaan kita. Asas dalam ni adalah semua kita. This is the secret. Bila anda macam ni, bila teknik anda dia punya expectancy ni jatuh, anda katakan kalau engkau turun bawah 0.5 aku tak trade engkau. Faham tak? Kita pantau prestasi dia naik turun. Dia bawah 0.5 aku tak pakai engkau. Sebab ujung bulan aku tak dapat apa yang aku nak. Anda berikan satu. Jadi bila itu berlaku, sistem anda tiga-tiganya tengah tak bagus, anda trade demo je, duit anda tak hilang, faham dah? Anda trade demo je. Trade lah kat demo. Bila mana-mana sistem yang naik lagi bagi apa yang anda nak, anda trade balik duit dalam forex, dalam real market. Faham? Nampak tak anda jahat? Bila tak bagi, anda tak letak duit. Bila dia bagi, sistem anda tengah membaca market dengan cantik, anda trade dalam market. Tak payah fikir pasal loss semalam ke, tadi ke, minggu depan belum tahu lagi. Tahun lepas ke, anda trade cuma ke sistem je. Ini yang saya maksudkan dengan sistem, pakai, ikut je. Kan ke simple, anda tak hilang duit. Faham? Anda tahu benda tu bagi duit, itu je. Bila dia tak bagi duit, anda stop. Limitation anda $67.50. Kalau depo 2,400, kalau hilang $67.50 sebulan, anda rasa anda sedih tak? Biasa je. Okey. Nampak? Emosi terjaga. Tak adalah. Kaya cepat. Tak. Tapi apa anda buat, sekiranya anda melebihi target anda, then, ini saya buat 3 bulan. Kalau anda nak balancekan dia, anda balancekan 3 bulan. Ni yang saya buat. Mana lagi saya nak tarik ni? Okey, ni yang saya buat. Okey. The third month, bulan ketiga. Tiap 3 bulan, 3 months,
saya akan campurkan ke semua ni. Okey. Katalah dalam ni kan kita ada duit juga daripada sini. Dah imun. Sampai imun nasi. Janganlah hilang, jangan imun hilang duit. Bahaya tu. Kalau kita tokek balak pun boleh kering. Tokek balak pun tak ada balak dekat Malaysia ni. Habis. Okey. Tiap 3 bulan saya consolidate, rebalance. Faham tak? Saya tengok kepada fixed income saya dan variable income saya. Ya. Tiap hujung 3 bulan saya akan tutup semua position. Saya tak kisahlah dia tengah profit ke apa ke. Sebab saya tahu cara nak re-entry, faham tak? Saya rebalance kan. Boleh. Bukan hanya ni, banyak bank dah offer short term. Banyak bank. Anda cuma cari daripada anda letak saving, anda ingat anda dapat kaya ke letak saving account? Kita diajar apa? Menyimpan. Saving account, hujung tahun, anda ambil figure dia, tolak inflation, anda sebenarnya hilang duit tau. Tengok inflation kita, berapa? Your money is losing purchasing value. Mana ada orang kaya dengan simpan duit? Mana ada? You don't get rich by saving money. You get rich by investing money. Faham? Okay. Buat benda ni, every 3 months, saya akan rebalance. Okay? Rebalance. Katalah saya rugi. Saya akan kecilkan jumlah trading saya. Kalau saya untung, saya akan letakkan, katalah kita achieve target 135 kali 3. Katalah 135 kali 3, berapa dah? Berapa? Ni 5, 1, 0, 1, 700, berapa? 405 kan? Ni 405. Ni jadi 405 kan? 405. Okey. Asal kita tadi, kita ada 2400. Okey. Plus. 2400 ni dah jadi plus. Sebabnya kita dah ada yang ini. Nampak? Nampak tak duit anda tak mati? Sini kita ada berapa? 3006. Dan sini pun plus. Okay, so ini annual, dikira setahun. Kita buat 3 bulan sekali. So what you do, anda consolidatekan dia, bahagikan dia balik 60-40. Faham? Kalau anda gunakan formula 60-40. Kalau anda gunakan formula, kalau dah lama anda buat, anda sepatutnya dah buat 80-20. Anda buatlah benda ni 5 tahun. Bagi masa ada 5 tahun. InsyaAllah, cat ni dah dekat dah. Faham? Cat ni dah berjalan dah. Cat yang ini tadi dah dekat-dekat dah. Dah tak jauh dah. Barulah cerita financial freedom. Ini cerita depo kat forex, cerita financial freedom. Apa gilanya? Faham? Financial freedom bukan letak tempat risiko. Anda dapat financial freedom daripada duit yang bekerja untuk anda. Anda tak payah mengangkat pen pun. Anda cuma angkat my card je. Sebab nak withdraw. Itu je. Barulah berjalan. Barulah bernapas. Faham? Jangan nak cerita financial freedom kalau anda bercerita pasal active income. Tak, sebab active income boleh hilang bila-bila. Active income come with risiko. Active income come with effort and energy. Anda nak something that you don't need anything, that you don't need to lift a pen, lift a finger yang mendatangkan duit. Your money is working for you. Itu yang anda nak cari. Boleh? Nampak berapa banyak anda nak trade? Macam mana nak kira dia semua? Bukannya, nampak? Semuanya daripada sini. Bukannya daripada aku depo berapa, depo 1000 buka satu lot. Mana belajar benda tu? Saya tengok banyak cerita benda-benda macam tu. Dia datang daripada semua ni. Barulah anda boleh consolidate. Nampak? Saya letak benda ni dekat announcement, dekat notes nanti. Saya ada dia punya note semua, tapi saya nak keluarkan sekali nanti. Sebelum Galih pening dengan benda ni, dia tengah pening dengan marking, dia pening dengan benda ni lagi.
Mana ada perniagaan tak ada risiko? Anda jual kacang kuda pun ada risiko kan. Boleh? So the first thing that you risk, you define your risk. Define your risk according to your average, your overall goal. Bukannya kepada depo 1000 buka 0.1 lot. InsyaAllah tak MC. Mana belajar benda tu? Mana ada? Nampak macam mana anda come up with berapa dolar, dan gunakan calculator tadi dan anda tahu anda boleh loss $13.50, dan anda tengok ni salah satu cara dia. Ini asas dia. Yang core capital protection lain, ini asas dia. You go for the asas dulu, then you can work on core capital protection. You can go, bila anda dah nampak cara ni, then you can go for all the thing dalam slide ni. Yang lain-lain ni. Dan dalam slide ni semua cerita benda tu sebenarnya. Semua dalam ni. All mathematics. It's all mathematics. Okay? Ada soalan? Yang tadi, yang FD tadi renewal, yes. Kalau what I do is, saya ambil 3 bulan. Saya ambil 3 bulan. Cumanya ada simpannya, ada certain yang saya simpan sebagai cash. Contohnya macam $67.50 tadi kan. Yang bulan kedua dan bulan ketiga, anda boleh simpan sebagai cash je. Faham? Jadi anda tolak terus $67.50 kali 3, tolak terus. Lepas tu yang lain tu letak FD. Letak FD 3 bulan. Jadi 3 bulan kita renew balik. Kalau 3 bulan ni berturut-turut anda loss, mandi bunga. Mandi bunga. Nampak tak Ustaz? Duit jangan simpan dekat tempat yang tak mendatangkan duit. Ini depo $1,000,000. $10,000 SS chart besar-besar. Trade saya jaga risk management, saya trade 1% saja. Itu tanda awal anda tak tahu pasal risk management. Itu tanda asas orang tak tahu. Anda trade macam anda bank. Anda bukan bank, anda retail investor. Duit anda tadi kena datang duit. Kena beranakkan duit. Ini duit mati, jangan duit mati. Itu asas dia. Nak jadi jahat, jadi jahat. Baik sangat dekat market tak sayang kita pun. Jangan anda nak keluarkan daripada risiko, anda nak besarkan passive income, bukan nak besarkan risiko anda. Ini impian kan, nak besarkan trading account. Apa pelik saya tengok macam ni, yang ni mengarut ni. Tak lama, tunggu je masa dia. Anda nak besarkan duit anda dekat passive income. Anda tak nak scalping tepi tangga masjid. Ingat benda tu. Ingat benda tu. Tak nak. Umur saya berapa tahun saya tak nak duduk tepi tangga masjid, Euro USD naik turun. Tak ada. Tak ada dah cerita tu. Okey? Tasbih dah penuh dah leher. Naiklah. Orang subhanallah dia naiklah. Masya Allah jadi. Okey? Itu saja untuk malam ni. Hopefully berguna kepada semua. Ni nanti saya letakkan dekat Discord. Buat benda masuk akal, fahamkan anda punya cara nak mengurus duit lah. It's all about cara mengurus duit. And a system, it must incorporate benda tu tadi. Invest in a system, trade your system. Sebab itu, the only way untuk anda berjaya untuk trade your system is by knowing how much your system can make, by knowing berapa dolar sebenarnya anda nak trade, then only the discipline. Sebab datang, anda tahu berapa anda boleh dapat dan berapa anda boleh risikokan. Itu je cara. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk daftar kita punya webinar pada hujung minggu ni, Sabtu ni. Kita ada Zatul, kita ada saya dan juga ada Helmi. Kita punya FB Live malam esok bersama saya. Kita tak sempat, saya duk nak ceritakan pasal Big Bang of Japan, pasal lain-lain. Kita cerita malam besok lah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Thank you.
Thank you semua.